Sehingga bila roh kita keluar, syaitan akan bertempik. Iblis akan bertempik. Dia kata, kenapa boleh terlepas? Manusia ni boleh masuk juga boleh masuk di kalangan ahli syurga Allah. Orang tu orang yang jaga. Dia sepanjang dia hidup dahulu, dia jaga amal soleh dia. Dia jaga hidup dia, jaga diri dia. Satu kita sekarang kan, orang sebut kan, jaga solat, misal contohnya. Orang sebut ada kita jaga aurat. Orang sebut ada kita jaga harta benda, jaga makan minum. Yang semua kita jaga, maksud jaga ni apa dia? Biar betul dengan syariat. Kita hidup ni, jangan kita hidup atas dunia ni, kita rempuh semacam je dalam hidup kita. Jangan. Kerana kita ada batasan dalam hidup kita. Sama ada suara kita ada batasan. Sama ada yang disebut dengan makanan kita ada batasan. Sama ada pandangan kita ada batasan. Semua Allah bataskan. Kenapa Allah bataskan pada kita demikian? Jawabnya nak suruh pada kita ni tersamat waktu mana kitanya mula nak menghadap depan Allah. Di waktu itu syaitan tidak boleh mampu untuk nak mengganggu kita dan kita tak terlepas pada syaitan dalam hidup kita. Bahkan diri kita ni biar kita dapat menguasai, bukan kita dikuasai oleh syaitan itu sendiri. Sehingga bila roh kita keluar, syaitan akan bertempik. Iblis akan bertempik. Dia kata, kenapa boleh terlepas? Manusia ni boleh masuk juga boleh masuk di kalangan ahli syurga Allah. Lalu bala tentera dia jawab, orang ni dia menjaga. Waktu mana dia hidup dahulu, dia jaga Allah. Bila dia jaga Allah, maka Allah jaga pada diri kita. Saya sebut banyak kali dalam hidup kita ni, jangan kita ingat bahawa kita yang boleh jaga diri kita. Tak. Yang boleh jaga diri kita ni siapa dia? Allah. Ni kena tanam dalam pemikiran kita. Bagaimana kita nak suruh Allah jaga kita? Lalu Allah sebut, ihfazillah, kamu jaga dulu Allah. Melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia ajar, jaga Allah, yahfazkan. Allah akan jaga kamu. Maksud jaga Allah ni apa dia? Jaga syariat Allah. Kita kena tahu segala perintah Allah. Allah nak suruh buat apa dia? Allah suruh cakap macam mana? Allah Subhanahu Wa Taala suruh makan apa dia? Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita buat kerja benda dalam hidup kita ni. Semuanya kita ni tahu yang ni. Yang ni bila kita tahu, kita jaga. Bila kita jaga, dekat dengan kematian kita. Bila dekat dengan kematian kita, Allah jaga kita. Yang menyebabkan syaitan tak mampu untuk nak merasuk jiwa kita dan nak menjadikan diri kita ni dikawal oleh yang disebut dengan makhluk syaitan itu sendiri. Allahu Akbar. Kita hidup atas dunia ni kan, sekarang ni pun ramai mana orang yang kena rasuk. Orang yang dirasuk pada tubuh badan dia. Dirasuk. Kenapa dirasuk ni? Kerana dia tak mampu nak jaga diri dia. Bayang, kalau kita hidup di atas dunia ni pun kita tak mampu nak kawal diri kita, dekat nak mati lagi kita tak mampu nak kawal. Kenapa kita senang dirasuk? Kerana kita buka, ada ruang yang terbuka. Kat mana kita ada ruang terbuka? Waktu mana kita lemah, kita tengah marah, waktu mana kita tengah berserabut, tension dalam diri kita, senang syaitan masuk dalam hidup kita. Bila kita stres dalam hidup kita, senang syaitan masuk dalam tubuh badan seorang ini. Lalu Islam diajar dalam hidup kita ni, kita tutup jalan ini. Jalan stres diajar supaya tutup. Jalan penat diajar supaya tutup. Jalan kita terlampau tamak, di Islam ajar supaya tutup. Dalam hidup kita jangan terlampau. Bila kita terlampau, nanti senang untuk syaitan masuk dalam tubuh badan kita. Berpada-padalah dalam hidup ni. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikian aku jadikan kamu umat yang berpada-pada, umat yang pertengahan dalam hidup. Maknanya apa dia? Kita boleh kawal diri kita. Bila kita boleh kawal diri kita, maka dalam keadaan demikian syaitan tak boleh masuk. Bila syaitan yang paling kalau kita kena jaga sungguh untuk syaitan jangan bagi masuk, bila kita dekat nak meninggal dunia. Yang menyebabkan syaitan menangis. Ketika malaikat maut membawa ruh ini ke langit, bila roh orang mukmin ni mula naik ke langit, malaikat Jibril alaihissalam akan menyambut bersama 70 malaikat yang menyertainya, yang semuanya membawa berita gembira daripada Tuhan.